Okay guys, so kepada anda yang nanti-nantikan, saat-saat yang dinantikan, so hari ini live seperti yang dijanjikan, seperti yang saya cakap, hari ini saya akan bersiaran langsung di Facebook live ni. Untuk anda saya akan ajar drawing, okay, basic drawing. So pada hari Khamis yang lepas saya ada buat Instagram live di mana kita ajar Apple ni lukis macam mana kita nak dapat lukisan Apple ni. So hari ni saya akan ajar anda, okey, macam mana kita nak dapatkan lukisan Apple ni, okey, dengan cara mudah dan senang. So hari ni sebelum saya start saya tunjuk macam mana cara nak lukis Apple ni. Before saya start, saya akan cerita dulu terlebih dahulu barang apa yang perlu ada. Okay, before kita lukis, of course kita kena ada kertas. Okay, pastikan kertas tu berwarna putih. Okay, tak kisahlah sketchbook ke apa-apa saja, yang penting berkertas putih. Okay, macam biasa kita perlukan pensel. Okay, pensel ni kalau boleh pensel 2B. Okay, kalau pasang kat sini ada pensel 6B. Okey. Itu adalah material, dan untuk pensel kita pakai dua jenis, iaitu 2B dan 6B. Okey, dan of course kita kena ada pemadam dan juga sharpener. Itu yang kita buat, apa yang kita perlu ada untuk kita buat drawing ini. So sempena PKP ni, okey, perintah kawalan ni, apa yang Kasri akan buat untuk anda semua follow Kasri Studio, kita akan ajar basic drawing kepada anda, masa terluang anda untuk buat drawing ni. Okay. So macam biasa, gambar yang kita nak lukis ni, kita perlu ada ciri-ciri gambar. Sebelum kita start lukis, kita akan ceritakan dulu sedikit, iaitu berkenaan dengan gambar. Okay, gambar drawing ni, okay, basically gambar drawing ni adalah gambar drawing yang saya buat live di Instagram. Okay, first kali kita perlukan gambar drawing ni. Kalau boleh, gambar ini adalah mempunyai elemen-elemen drawing yang seperti light dengan shadow, iaitu kawasan gelap lah. Okay, so itu gambar yang perlu ada. Alright, so sekarang ni jom kita start lukis. Saya akan ajar basic lukis untuk kita lukis Apple. So jom. Okay, untuk start kita kena buat bulat dahulu. Sebab apa? Kalau kita tengok basic form untuk Apple ni, dia bersifat bulat. So kita kena buat bulat dulu. So cara dia macam mana? Kita buat macam ni. Okay, you buat perfect. Okay, just nampak dia tepat lah. Dia tepat. Kalau nak nampakkan dia bulat yang tepat, kena buat berulang kali supaya dia nampak bulat yang tepat lah. Okay, so kita dah draw bulat. Saya tak secara rough saja, secara nipis saja. Tapi kalau anda tengok sekejap, kamera pun tak nampak. Okey, nak adjust fokus dia supaya dia nampak lebih tak kabur sikit. Okey. Okey. So, first kalau anda pasang, kita ada lukis bulat. Kita lukis dulu bulat. Alright, kat sini. Yang ni kita lukis bulat. Bila kita dah dapat yang tepat tu, kita terus lukis saja bulat. Okay, so nampak saya lukis bulat. Alright, kita pergi balik kepada gambar ni. Kalau anda tengok gambar ni bersifat bulat. So untuk nak nampak lebih tepat, kita gambar Apple ni. So kepada anda yang tak ada gambar Apple, anda boleh download dekat internet lah. Anda boleh cari gambar internet Apple, dan yang anda print out. Lepas tu anda akan buat sama. Dah ada gambar ni, kita buat bulat. Okay, kita buat bulat. Okay, kenapa kita kena buat bulat? Sebab kita nak trace daripada bulatan ni, nama Apple dalam bulatan ni, kita masuk dalam bulatan yang ni. Okay, sebab tu kita kena buat bulat juga di kawasan sini. Bahagian tak dengan tepi ni dan juga tepi ni, and then the separuh. So apa kita buat? Kita ambil, okey, kawasan tepi ni, yang ni, kawasan tepi ni, ambil ni, kita terus draw. Okey, draw. Dan yang anda pasang, kalau anda pasang bulatan dia termasuk sikit, so kita buat ikut masuk sikit.
ke dalam. And then kita keluarkan sedikit dia punya base bawah dia ni, yang kawasan sini kita keluarkan sikit daripada bulatan ni, kita keluarkan sedikit sahaja. And then baru kita continue bulat. Sama juga sebelah tepi ni, kita ambil stack tepi ni separuh, kalau boleh ada suku. Kalau sini kan separuh, kita ambil suku. Okay, so start dari sini, terus lukis, draw. So kalau anda perasan bulatan dia kan ini bulatan luar. So kalau nampak apple ni dia macam masuk sikit dia punya dalam. So apa yang kita buat kat sini, kita nak buat masukkan sedikit. So ini bulatan luar dia. So apa kita buat, kita draw ke dalam sikit. Sebab apple buah ni dia tak perfect bulat, jadi kita jangan terlalu terikut sangat dengan bulatan yang kita tu sebagai guideline je. Jangan terlalu ikut sangat. Anda terus buat bawah ni. Okay, so dah siap structure tepi dan bawah. Okay, atas pula macam saya cakap dia tak, bulatan ni dia tak penuh. So kita ambil separuh bulatan ni, kita terus draw macam ni. Kita terus potong dia ke arah sini. Right, siap. Okay, tapi sebelum saya pergi lagi jauh, komen nak tanyakan sesuatu, boleh tanya terus direct, tak ada masalah. Saya akan jawab anda punya kenapa apa-apa, semua boleh tanya direct lah. Saya akan baca komen-komen anda. Itu saya akan teruskan. Alright, bila kita dah dapat base structure ni, kita bolehlah padam yang bulatan ni supaya dia tak nak mengganggu, supaya dia tak mengganggu kita untuk kita lukis seterusnya, bahagian seterusnya. Okay, so settle. Dia dah dapat dah shape apple. See, kita dapat shape apple ni. Alright, daripada fasa pertama pada bulat ni. Okay, untuk pengetahuan anda yang anda tak tahu, bulat adalah basic structure yang kita perlu mahir. So maksudnya anda kata anda nak lukis apa-apa sahaja, okay, apa-apa sahaja anda perlu belajar dapatkan bulat perfect, yang perfect. Okay. Okay, so kita terus fasa seterusnya, di mana kita akan buat kawasan ni. Okay, kita terus buat kawasan ni. Alright, so siap. Okay, so fasa seterusnya ni adalah agak susah sikit, okay, untuk beginner. Tapi ianya tak adalah terlalu susah, ianya boleh diikut lah. Okay, so cara dia adalah kita marking dulu kawasan yang gelap, kawasan yang terang. Okay, contoh kita tengok kawasan gelap, kawasan tepi ni. So kita terus marking. Jangan tekan pensel ni, halus je, marking macam ni. Marking. So kita tahu ni kawasan gelap. Sama juga sebelah sini kawasan gelap, kita terus marking. Kita tengok kawasan yang putih, kita terus marking tengah ni, kawasan yang putih. Okay, kita tengok mana lagi kawasan putih. Atas ni kawasan putih, kawasan ni. Okay, kita marking kawasan tu. Kita cek lagi mana kawasan putih. Sebawah ni kawasan putih, kita marking. Kita marking sini dan kita marking sini. Okay, so kalau anda perasan, kalau anda tengok betul-betul saya punya lukisan ni, nampak dia punya structure macam ada bahagian-bahagian. Ia memudahkan untuk kita buat drawing lepas ni. Okay, so bila benda tu, barulah kita boleh sketch. Okay, before kita nak pergi sketch tu, kita kena buat dulu batang ni. Okay, dia punya batang ni, bukan batang, dia punya tangkai. So cara buat tangkai, you buat macam ni. Buat lengkungan. Okay, buat satu lengkungan. Okay, lepas tu buat satu bujur di atas ni. Okay, buat satu bujur di atas ni. Okay, lepas tu terus ikut lengkungan yang ni. Tetapi lengkungan ni makin lama makin kecil. Contoh, dia besar kan, atas ni besar. So lengkungan tu menjadi makin kecil. Tapi kalau boleh jangan bersambung. Okay, jangan bersambung, just macam ini je. Okay, so dia siap tangkal, dia punya tangkai. Okay, so bila kita dah tahu sini kawasan yang gelap, apa yang kita kena buat adalah kita tekan sedikit pensel ni. Okay, tekan sedikit pensel ni, and then kita terus sketch. Buat lakaran. Okay, tekan.
Tekan pensel tu. Okey, bila dia dah hampir ke kawasan yang kita marking bulatan ni, ke kawasan kita makan ni, kita pensel yang kita tekan tu, kita angkat slow-slow supaya dia makin lama makin pudar. Okey, dia makin lama makin pudar. Dia ada tone kat situ. Okey, dia makin lama makin pudar, makin pudar. Okey. So anda nampak tak? Kat sini gelap, kat sini nampak macam kurang sikit kan? Sini gelap kan? So itu cara dia. Kita tekan pensel. Okey, kita tekan pensel tu kawasan tepi ni, sebab tepi ni memang kita kalau tengok pada gambar dia memang gelap. So tekan pensel ni. Okey. And then tekan pensel ni, kita terus angkat pensel slow-slow supaya dia nampak sama-sama lah. Alright. Okay, so sama juga bahagian yang gelap bahagian sebelah sini. Kita tekan dulu tepi ni. Kalau anda tengok kawasan sini sangat sangat gelap. So kita buat apa? Kita tekan pensel ni. Kita tekan pensel ni, tekan. Okay, jangan tekan function kita tekan tu supaya dia nampak lagi pekat sikit. Okay. Bila dia dah keluar, dia dah hampir keluar di kawasan yang kita marking ni, kita angkat pensel tu slow. Okey, sedikit demi sedikit supaya kepekatan dia tu makin kurang. Alright. Okey, kita tekan, saya tekan lagi, saya masih tekan lagi pensel ni dan kita angkat slow, perlahan-lahan pensel tu supaya dia nampak tone. Okey, siap untuk bahagian gelap yang kita dah render. So bahagian yang kurang gelap, okey, kawasan yang sini yang hampir keseluruhan apple ni, kita hanya buat apa? Kita sketch saja. Okey, cara dia kita terus render lah. Okey, dan pastikan anda kalau boleh, kalau dah render stroke anda macam ini, jangan pusing dan buat stroke macam ini. Okey, jangan berlawan arah, sebab kalau you berlawan arah, dia punya stroke akan tak nampak teratur. Jadi kepada yang pro, mungkin dia, kalau anda pernah tengok video-video drawing, yang pro dia akan buat macam ni, dia buat macam ni, sebab itu dia dah pandai tackle cara tackle shadow. Jadi dia tak ada masalah untuk yang pro. Tapi untuk beginner, saya sarankan you buat mengikut satu arah sahaja supaya ia nampak macam sekata lah. You punya drawing tu sekata. Pastikan kawasan yang terang tadi, okey, kawasan yang terang yang kita dah marking ni, jangan ada pensel lah dalam tu. Okey, bawah ni pun ada kawasan terang. Okey, kawasan bawah ni kalau anda tengok pada gambar ni, dia pun gelap sebenarnya, tapi kita hold dulu sebab kita akan buat kemudian kita render bahagian apple ni dulu. Okey, kawasan yang kita dah marking putih kita biarkan dulu, kita render dulu. Okey. So kepada anda yang nak tanya, boleh tanya terus. Okey, berkenaan dengan drawing ni, anda tanya berkenaan teknik ke apa ke, so boleh tanya. Okey, kalau anda tengok sebenarnya apa yang saya buat ni sebenarnya ia mudah. Okey, ianya mudah dan senang. So anda tak perlu risau. Anda kata anda tak ada skill ke apa, jangan takut, sebab art ni dia bukan perlukan skill 100%. Dia art ni sebenarnya dia hanya perlukan passion dan juga kita punya practice. Okey, kalau kita rajin practice, kita rajin hari-hari lukis, lama-lama kita akan dapat skill teknik tu lah. Okey, teknik melukis ni lah. Sebab apa? Sebab semasa kita melukis, kita tengah bermain dengan psychomotor. Kita panggil psychomotor ni di mana tangan kita buat satu pergerakan yang halus lah untuk kita draw. Okay, so bila lama-lama you practice lah, dia akan create satu you punya psychomotor, okay, pada tangan you. Okay, sebab tu bila anda tak rajin practice, okay, bila tak rajin practice untuk buat lukisan, sebab tu tangan akan macam kekok lah. Okay, so itu basic dia. So atas ni pun sama, saya akan render juga. Pastikan line yang kita marking tadi, line yang ni jangan sampai hilang. Okey, jangan sampai hilang. Kita render balik. Kita render yang tangkai tu, kita hold dulu. Okey. Okey, so dah siap. Apa yang sekarang ni, bila kita dah render semua, sekarang ni kita repeat balik dengan kita punya kali ni dengan penuh berhati-hati lah. Okey, kita tekan dulu kawasan ni, kawasan gelap kita tekan juga.
Kita tekan. Okey, kawasan yang dah terang tu kita angkat sedikit demi sedikit. Okey. Kalau untuk kali ni kalau boleh anda tekan sedikit pensel tu supaya pensel tu tak terlalu terang sangat, sebab tadi fasa pertama tadi kita dah terang sikit, macam fasa kedua ni kita tekan sedikit lah. Okey, sedikit saja. Sama juga kita start dengan sini, kita tekan. Okey, kita tekan dan kita angkat sedikit demi sedikit. Sama juga yang bahagian atas ni kita render juga. Render. Okey. So jangan risau kalau andai kata terlebih. Okey, kita kan dah marking kawasan light tadi. Andai kata terlebih jangan risau, sebab nanti kita akan render balik dengan gunakan pemadam. Okey. So itu pun interesting juga, dengan pemadam pun kita boleh jadikan sebagai elemen drawing lah. Okey. Alright, so dah siap dalam sketching kita. Okey, dah siap dalam sketching kita. So kita terus. Okey, kalau anda tengok kepada bawah ni, kalau perasan bawah apple kan dia ada berbentuk macam bulatan ni sikit. So kita gelapkan outline dia. Okey, kita gelapkan outline dia. Kita tak perlu render pun, kita hanya gelapkan sahaja. Dan sini. Okey, siap. Alright. Sebab apa saya tak buat bawah? Sebab nanti yang bawah ni kita akan buat sekali dengan shadow. Okey, bila dah siap saja render ni, kita perkemaskan dengan pemadam. Okey, sebab macam tadi kan kita sketching tadi, anda kata ada yang macam terkeluar ni daripada bulatan tu, so kita padam balik je. Okey, padam balik. Right, padam saja. Okey, padam sebelah sini. Okay. So dia dapat bila dah kemas sikit barulah kita render. Okey, macam saya cakap tadi, selain kita gunakan pensel 2B, kita juga gunakan pensel 6B. Kenapa kita guna pensel 6B? Sebab 6B dia lebih pekat. So bila dia lebih pekat, mudah untuk kita render yang bahagian gelap ni supaya dia nampak lagi gelap. Okey, contoh saya tunjuk bahagian gelap ni kita gelapkan lagi. Kita gelapkan lagi, kita tekan juga. Sama juga konsep dia, tekan pensel tu sedikit. Sekejap saya tukar pensel lain. Sekejap pensel. Okey. So kita tukar pensel ni, 6B ni kita tekan sedikit. Okey. Apabila kita nak nampak bila kita nak nampak gelapkan sedikit, untuk pensel 2B punya mata pensel ni untuk dapatkan gelap, dia tak dapat sampai segelap macam 6B. So ini perbezaan dia, perbezaan 2B dan 6B. Okey, so tapi jangan risau kepada anda yang tak ada pensel 6B ni. Okey, jangan risau, jangan rasa frustasi sebab tak dapat nak pensel 6B ni. Nanti saya akan mana kita nak render gunakan pensel 2B tu. Okey, nanti sebelah sini saya tunjukkan. Alright, so kita render, kita tekan, and then kita angkat sedikit demi sedikit pensel tu. Okay, and then kita render sampai sedikit sebelah tengah ini. Okay. Alright. So dalam drawing, okay, kita akan ada buat nanti quality of line. Kita panggil dia quality of line. Tapi sebelum kita buat quality of line tu, kita akan render dululah. Itulah sekali. Okay, so bila pensel 2B ni, macam mana kita nak dapat macam ni? Okey, cara dia adalah kita tekan sekuat mungkin, tapi jangan sampai tertembus pula kertas tu. Dan dia ada dua cara. Satu you tekan pensel ni, dan satu you buat benda kat kawasan tu berulang kali. Okey, contoh you repeat kawasan tu berulang kali supaya dia nampak lagi gelap dan lagi gelap dan lagi gelap. Okey, so macam ni, buat berulang kali. Lepas tu you tekan sikit, and then makin lama you makin angkat pensel you. Okay, so kalau macam kurang lagi gelap, repeat balik dekat kawasan hitam tu. Okay, repeat balik sebanyak mungkin, and then you angkat.
Okey, tapi jangan pastikan kertas yang anda tu, kalau kertas anda nipis, jangan repeat terlalu banyak sebab dia nanti akan koyak. Sebab apa? Sebab kita tekan pensel tu. Sebab tu dia ada potensi untuk koyak. Okey. So, beza kan? Dia kalau perasan pensel 6B dengan 2B, tapi walaupun kegelapan dia berbeza, 2B still boleh buat gelap lagi. Okey, tapi cuma proses tu lambat lah. Okey. So itu perbezaan dia 6B dan 2B. Kita tak boleh lagi, kalau anda tanya saya nak boleh lagi gelap ke tak dalam pensel 2B ni, sampai sini je lah gelap dia. Dia tak boleh lagi gelap. Okey. Sampai situ saja gelap dia yang kita boleh hasilkan. Alright. So selepas kita dah buat, kita dah rendering. So masa yang sekarang ni adalah kita gunakan pemadam. Okey, pastikan pemadam anda bersih. Jangan pastikan pemadam anda bersih. Contoh kita gunakan pemadam untuk kita render juga guna pemadam bahagian yang kawasan yang light, kawasan cerah. Pemadam anda kalau hitam ni, kita kalau boleh jangan pakai pemadam kawasan yang berhitam ni, kita pakai yang cerah. Okey, contoh kalau hitam ni macam mana nak hilangkan dia, padam pada kertas kosong. And then dia akan jadi cerah. So baru kita render kat kawasan ni. So kalau kawasan sini cerah, kawasan sini cerah. Okey. Kawasan sini cerah. Sini cerah. So kita fokus pada bawah ni dulu. Pada sini. So kita cerahkan dia, kita padam dia. Tapi kalau boleh padam, jangan tekan, hanya letak dan layan sahaja. Okey. Macam sama juga macam pakai pensel, kita render dia. Sebab kalau ada tekan, dia tak dapat sekata. Okey. See? Kalau tekan, dia jangan tekan. Kalau anda render, dia akan nampak sekata. See? Okay, sama juga kawasan ni. Kita padam sikit and then kita jadikan dia sekata. So putih tu dah tak nampak sangat lompat macam first awal tadi. Dia nampak macam masuk pada lukisan tu lah. So sama juga yang macam tadi, terlebih-terlebih ni, kalau nampak ada lukisan yang terlebih ni, kita padam. Jangan terlalu tekan. Kita just layan je. Okay, just layan je. And then kalau boleh pemadam anda tu you buat bulat-bulat. Okay, kenapa kena buat bulat-bulat? Sebab nanti dia tak nampak terlalu sangat stroke pemadam tu. And then kalau boleh you jangan terlalu tekan, you just layan je. Okay, jangan terlalu tekan. Okay, so settle kawasan ni, atas ni pula. Okay, alright. So andai kata dia nampak lagi terlalu terang. Okay, kawasan ni ternampak terlalu terang. Apa yang kita buat? Kita render balik. Kita render balik dengan pensel 2B. Kita masukkan sedikit dia punya render tu ke dalam putih tu, supaya dia tak nampak lah putih sangat kan, macam pucat lah kan. Okay, so masuk sekali render tu. So balik, kita share lagi kawasan sini. Alright, so kita punya apple ni dah semakin nak siap. Okay, kita dah start nak fasa finishing saja. Gunakan pensel 6B, kita buat quality of line. Apa quality of line ni? Okay, quality of line ni di mana line anda berbeza-beza. Okay, contoh ada yang tebal, ada yang separuh dan ada yang nipis. So benda ni, okay, benda ni dipanggil quality of line. Okay, macam mana nak buat ni? Yang tebal ni of course you kena tekan. Yang tengah ni you buat biasa je. Lepas tu yang nipis ni you just angkat sedikit pensel you. So dapat beza 3 perbezaan. Alright. So kawasan yang gelap kita tekan. Kawasan yang gelap kita tekan outline dia. And then sampai yang terang kita angkat sikit pensel dia. And then kawasan yang gelap kita tekan balik. Ini dipanggil quality of line. Okay, dalam drawing dipanggil quality of line. Okay, so sini kawasan sederhana, maksudnya shadow dia sederhana, just lalu je. And then kawasan yang gelap kita tekan. Andai kata dah tak nampak sangat gelap dia, kita repeat 2 kali supaya dia nampak lagi gelap sikit. Okay, repeat 2 kali. Jangan terlalu tekan, nampak sangat pekat. Okay, kawasan yang terang kita just angkat sikit pensel kita. Alright, so siap untuk bahagian apple ni. So sekarang ni pasal detail outline tu kita dah siap.
Kalau perasan yang tadi kita dah marking yang kawasan ni, kita terus continue, kita pekatkan terus. Pekatkan terus gunakan quality of line. Contoh kawasan ni pekat dan angkat dia slow-slow. Pekat dan angkat dia slow-slow. Okay. And then tekan sikit kawasan sini. Okay, untuk kawasan batang ni sama juga, kawasan tangkai ni sama juga. Kita quality of line kita tekan dia. Bila dia dah sampai atas ni, kita angkat sikit pensel kita supaya dia tak terlalu tebal. Bila dah sampai atas ni, kita tebalkan dia. Okay, tebalkan dia kawasan sini. Okay, dah tebalkan macam ni. Sama juga macam ni, kita tebalkan. Dan kita tebalkan, kita tarik, angkat sikit pensel tu supaya dia tak nampak tebal. Dan bila nak turun ni, kita tebalkan. So, nampak tak? Ini kita panggil quality nipis. Ini adalah quality of line. Okay. So, apa kita kena buat adalah, biasanya kawasan yang paling bawah, dia akan gelap. Okay, dia akan gelap. Dan kita render, gelap. Akan angkat sikit pensel tu. And then kita kena tinggalkan bahagian cerah kawasan tengah ni. Okay, kalau tengok kat sini ada kawasan tengah sini terang. Kita buat sini render sikit. Okay. And then kawasan ni. Alright. So dah dapat dah lukisan apple ni. Okay. So ianya tak adalah siap lagi. Kalau anda pasang kawasan ni, dia sepatutnya kena gelap sikit kerana sebab nampak, supaya dia nampak lagi dalam. So apa kita buat, kita gelap, kita tekan, dan kita angkat slow pensel tu, and then sekatakan dia. Okay, sekatakan dia. Okay, kita gunakan pensel 2B supaya dia nampak lagi sharp, and then dia nampak lagi sekata dengan strok-strok kita yang lain. Okay. Okay guys, so dah nak siap dah kita punya lukisan ni. Okay, kita render sikit, mana yang kita nampak dia kurang, kita tekan sikit pensel ni. Nampak kurang, kita tekan balik. Okay, kita tekan sikit. Okay, dan mana ni kita padam balik. Okay, padam macam ikut bulat-bulat tadi. Okay, so siap sudah apple ni. Okay, sekarang ni kita nak tinggal buat bahagian last sekali adalah shadow bawah ni. Alright. Shadow ni, untuk shadow, apa yang kita kena buat sama juga fasa macam tadi saya ajar. Okay, di mana kita tekan pensel, and then lama-lama kita angkat dia, angkat, and then dia akan jadi kita lama kita terang. Biasa kita marking dulu kawasan shadow adalah kawasan sini. Contoh, kawasan shadow adalah sini. Kita kena pekat bahagian bawah ni. And then sini tak pekat, and then sini makin cair. So jom kita buat sini pekat. Sini pekat. Sekejap nampak tak? Alright. So sini pekat. Pekat. Okay, makin lama makin cair sebelah sini. Makin lama makin cair, makin cair. So shadow ni okey, sebab dia nama pun shadow, dia memang takkan sekata. So sama juga sebelah sini, makin lama dia makin angkat pensel tu. So dah siap dah shadow ni. Okey, so bila kita dah siap apple ni, kita tengok apa lagi yang kurang. So kalau kita nampak dekat bahagian bahagian tengah-tengah dia canda gelap sikit. So kita gunakan pensel, jangan terlalu tekan, kita just layan je dan repeat kawasan ulang kali. Jangan tekan, just repeat kita punya sketching, kita punya lakaran. Repeat and repeat. Okay, repeat and repeat. Itu tekan, sebab kalau tekan dia takkan nampak sekata you punya lukisan tu. Okay, biasanya kawasan-kawasan yang gelap memang akan ada di, untuk apple ni dia bersifat bulat, and then dia berkilat. Jadi dia akan, shadow dia tu akan ada banyak lah. Okay, jadi juga bawah ni pun, kalau anda pasang bawah ni pun ada gelap sikit. So kita buat gelap sikit. Jangan tekan, kita hanya buat kawasan tu berulang-ulang kali. Jangan terlalu tekan. Okay, sama juga kawasan ni, jangan tekan, buat ulang kali saja. Alright, so dah nak siap dah. Yang kita render ni, kita pekatkan sikit sebab dia terlalu terang.
Okay, so inilah dia hasil daripada Apple lukisan kita hari ni. So anda dapat ya tadi macam mana kita draw, macam daripada awal kita gunakan bulatan sebagai kita gunakan bulatan untuk kita dapatkan basic Apple ni. Lepas tu kita sketch punya structure and then kita draw bahagian gelap, bahagian terang. Hasil dia dengan lukisan ni walaupun tak nampak sama, tapi kita dapat dia punya basic structure ataupun basic punya drawing untuk hari ni. So kalau kepada anda yang nak belajar lagi banyak, boleh join Facebook group kita orang. Boleh join Facebook group. Kalau mana yang nak join, boleh komen kat bawah ni, cakap komen nak. So nanti kita akan bagi you, kita akan message you dan kita akan bagi link untuk join the group. So dalam group video yang mengajarkan tentang drawing, dari basic sampai ke dari basic sampai juga ke fasa kita buat portrait lah. So dalam video tu dia ada banyak, kita ada ajar psychomotor, kita ada ajar macam mana gunakan shadow dengan light ni. So pada anda yang nak join, boleh komen nak. So nanti tim kami akan message anda. So itu saja untuk live hari ni. So nantikan live yang akan datang. Kita akan ada banyak lagi drawing-drawing yang kita akan tunjuk kepada anda. Kita akan ajar basic drawing. Kalau anda perasan, dan juga kalau boleh rajin juga follow kita punya Instagram, sebab semalam saya ada ajar cara melukis mata dekat Instagram. Ini adalah gambar print dan ini adalah gambar lukisan. So semalam kita ajar cara gunakan pensel 2B dan 6B. So ini adalah cara dia. Semalam kita ada live dekat Instagram. So anda boleh follow juga Instagram, sebab kita akan buat banyak live drawing dekat Instagram juga. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih daripada saya, Sazwan Jalil daripada Kasri Studio. So nantikan live kami yang akan datang. Stay at home guys. So InsyaAllah kita doakan Malaysia supaya akan datang lebih baik, supaya virus yang ada yang terjadi kat Malaysia ni pun supaya boleh hilang. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye bye.